Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak 2 menjak nih, kita digemparkan dengan desakan demi desakan, asakan demi asakan terhadap Ketua Menteri Sabah, Haji Jinur, supaya letak jawatan. Ada yang mengambil kesempatan di air keruh. Ada juga yang mengambil kesempatan di saat kesempitan. Haji Jinur dan GRS dalam kesempitan, mereka pula ambil kesempatan untuk mendesak Haji Jinur letak jawatan. Tetapi kali ini lain pula. Apabila ada NGO mahu Haji Ji terus terajui kerajaan. Sebenarnya ada pengulas politik dan penganalisis politik menyatakan tiada keperluan untuk Haji Ji letak jawatan. Kenapa pula perlu dia letak jawatan? Itu persoalan dia. Kalau nak cakap tentang integriti dan disiplin, kata mereka, lihat saja berapa ramai pengerusi, presiden, parti, dan gabungan-gabungan yang lain yang juga mempunyai kes di mahkamah. Tapi tidak pula letak jawatan, kata mereka. Antaranya Bung Mukhtar mempunyai kes di mahkamah, membela diri, tapi tak pula letak jawatan sebagai pengerusi UMNO Sabah. Siapa lagi? Ada lagi beberapa orang yang saya ingat mempunyai kes. Pengerusi beberapa parti politik yang ada di Sabah. Sudah ada yang ada dijatuhkan hukuman lagi. Tapi masih pengerusi. Tak letak jawatan pun. Kenapa pula Haji Ji yang siasatan pun belum ada keputusannya perlu letak jawatan? Selain itu, dalam parti-parti yang lain juga pun ada yang mempunyai kes di mahkamah. Tapi tak apalah. NGO ini mahu Haji Ji teruskan terajui kerajaan. Pengerusi Gabungan Persatuan Belia Bahagian Pedalaman Bawah Awang Marjohan Awang Amin mahu Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur terus menerajui kerajaan negeri bagi memastikan kepentingan rakyat terus terbela dan dilindungi. Beliau berkata, walaupun terdapat desakan yang meminta Ketua Menteri meletak jawatan, beliau berpandangan perkara itu tidak wajar dilakukan memandangkan Haji Ji bertindak melakukan perkara yang betul demi melindungi Sabah daripada dieksploitasi pihak berkepentingan. Justru, Marjohan meminta supaya semua pihak memberikan ruang bagi memastikan proses siasatan dapat dilakukan dengan telus dan adil, termasuk sebarang campur tangan daripada politik lain yang cuba mengambil kesempatan bagi memburukkan nama Ketua Menteri Sabah. Beliau berharap Haji Ji tidak tunduk terhadap mana-mana desakan kerana beliau berpandangan lebih baik Ketua Menteri meneruskan pentadbiran sehingga ke akhir penggal demi kebaikan rakyat dan kesejahteraan bersama. Tegas beliau lagi, tidak ada keperluan untuk Ketua Menteri menurut sebarang desakan demi memastikan kesinambungan serta kestabilan politik di Sabah sehinggalah kepilihan raya negeri akan datang. Terdahulu Haji Ji dalam satu kenyataan memberi jaminan untuk memelihara sumber mineral di Sabah dengan menegaskan akan menguruskannya dengan baik dan teliti demi masa depan rakyat. Dakwaan bahawa kerajaan negeri di bawah pentadbirannya ada mengeluarkan lesen melombong adalah tidak benar sama sekali dan tuduhan itu jelas dijadikan propaganda politik oleh pihak-pihak tertentu dengan niat jahat untuk mencetuskan kekeliruan dan menggugat kestabilan politik. Marilah kita bersama-sama memastikan kerajaan ini terus bertanggung jawab, responsif dan fokus kepada keperluan rakyat demi masa depan Sabah yang lebih maju dan sejahtera, katanya. Haji Ji sekali lagi memberi jaminan kepada seluruh rakyat Sabah bahawa pentadbirannya kekal berpegang prinsip keadilan, ketelusan dan kejujuran. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kenyataan terkini Akmal Saleh yang mungkin pada pemerhatian para pengulas politik kini menjolok sarang tebuan. Khairi Jamaluddin, Hishamuddin Tun Husin, Tajuddin Abdurrahman, Sahrir Hamdan. Anda mungkin pernah dengar nama-nama itu yang telah dikenakan tindakan disiplin oleh UMNO gara-gara mereka menyentuh Zahid Hamidi. Di dalam banyak perkara mereka tak sehaluan dengan Zahid Hamidi. Akibatnya mereka akhirnya menerima padah. Kali ini apa yang berlaku ialah apabila Akmal Saleh pula tiba-tiba
memberikan kenyataan yang juga menyebut nama Presiden UMNO, yaitu Zahid Hamidi. Menjadi persoalan sekarang ialah, kenapa tiba-tiba Akmal Saleh berani menyebut nama Zahid Hamidi? Dan persoalan lebih besar lagi ialah, apakah beliau sengaja mahu menjolok sarang tebuan dan beliau sanggup berhadapan tindakan disiplin? Dan adakah ini permulaan kepada tindakan-tindakan beliau yang akan datang yang mungkin akan melawan Zahid Hamidi? Kerana dilihat oleh penganalisis politik dan juga pengulas politik, apabila Akmal Saleh kata era baharu Barisan Nasional tidak boleh bergantung kepada Ahmad Zahid Hamidi sahaja. Wah, ini kenyataan yang agak berani daripada Akmal Saleh. Jarang sekali kita mendengar perkataan-perkataan begini. Akhirnya Akmal Saleh sendiri yang cakap. Jadi memang agak sesuatu yang luar biasa beranilah. Adakah beliau akan sanggup menerima pada akibat daripada perkataan ini? Karena Akmal Saleh mungkin lupa yang menyelamatkan UMNO daripada diharamkan adalah Zahid Hamidi. Selain daripada itu, Zahid Hamidi lah yang paling bertahan di dalam UMNO ketika kejatuhan era Barisan Nasional UMNO. Waktu itu banyak serangan termasuk pendakwaan di mahkamah terhadap Zahid Hamidi. Kata Akmal Saleh, era baharu Barisan Nasional BN tidak boleh bergantung kepada pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi semata-mata. Sebaliknya perlu dimulakan oleh generasi muda yang memimpin gabungan berkenan. Ketua Pemuda BN, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, sebelum ini ada pihak yang mendakwa bahawa gabungan tersebut telah mati. Menurutnya, antara punca yang mendorong kejatuhan itu adalah disebabkan anak muda menolak untuk mengundi BN dan pilihan raya umum ke-15 dan pilihan raya negeri di 6 negeri. Bagaimanapun saya mahu mengucapkan terima kasih kepada yang terus setia bawa perubahan bukan sahaja kepada negara, malah dalam BN katanya lagi. Alhamdulillah kita berjaya merampas kembali kerusi Dewan Undangan Negeri di pilihan raya kecil Nenggiri dan Mahkota dan kita menang di keseluruhan saluran anak muda katanya. Maksudnya kalau kita ada iltizam kuat bahawa gaya politik baharu dan betul, pastinya kita mampu memberikan kepercayaan semula daripada rakyat kepada Barisan Nasional katanya. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada sambutan Jubli Emas ke-50 BN yang berlangsung di Dewan Tun Razak 4, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur pada Sabtu. Pada masa sama, Muhammad Akmal menegaskan bahawa perubahan BN perlu dilakukan oleh generasi muda yang ada dalam gabungan berkenan. Kalau tidak ada masa lagi, kita tidak ada masa lagi katanya. Perubahan itu mesti datang bermula daripada kita. Kalau Along, Ketua Puteri BN, Datuk Nurul Amal Muhammad Fauzi kata ini zaman kita, tapi sekarang saya suka nak menyatakan ini zaman kita dengan cara kita, ujarnya lagi. Wah, jadi sekarang ini apa yang akan berlaku mengejutkan kita semua. Zahid sudah pernah menyatakan bahawa supaya membina semula identiti Barisan Nasional. Itulah pesan Zahid Hamidi di dalam satu laporan di Sinar Harian. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.